Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran pendidikan seni visual tingkatan 2. Okey, jadi seperti biasa dalam perkongsian pendidikan seni visual tingkatan 2, kita akan mengupas topik demi topik. Jadi, apakah topik yang kita akan bincangkan pada video kali ini? Jom, mari kita tengok. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsi apakah yang dimaksudkan dengan seni cetakan. Okey, seni cetakan dia masih lagi di dalam bidang seni halus. Okey, jadi secara ringkas, seni cetakan merupakan proses menghasilkan kesan imej pada permukaan perantara melalui terapan blok ataupun plat yang disapu dakwat. Jadi di tangan saya ini adalah salah satu contoh yang paling mudah untuk difahami berkenaan dengan seni cetakan. Jadi di tangan saya ini merupakan satu stem. Okey. Stem inilah yang dipanggil sebagai blok. Okey, blok ataupun plat. Jadi blok ini boleh dihasilkan dengan pelbagai jenis bahan. Jadi di tangan saya ini adalah blok getah. Boleh juga dihasilkan dengan menggunakan blok kayu. Okey, jadi blok getah ini disapu dengan dakwat ataupun ini adalah contoh dakwat. Jadi ini bergantung kepada kreativiti masing-masing. Jadi contoh ada pengkarya yang gemar menggunakan alat-alat yang khas di dalam seni cetakan. Namun saya amat menyeru dan menggalakkan pelajar-pelajar tingkatan 2 untuk merujuk buku teks pendidikan seni visual. Di sana ada dikongsikan berkenaan dengan tools-tools yang boleh digunakan untuk menghasilkan seni cetakan. Jadi ini blok getah tadi. Okey, jadi ini ink ataupun dakwat. Kita ambil dakwat, kita transfer dakwat tersebut ke atas permukaan blok getah ataupun blok kayu ini dan kita letakkan, kita transfer di atas permukaan perantara. Permukaan perantara yang dimaksudkan di sini adalah kita menggunakan kertas ataupun fabric ataupun canvas. Okey, jadi kita transfer. Jadi, imej yang terhasil di atas permukaan perantara ini, itulah dipanggil sebagai karya seni cetakan. Jadi, yang uniknya dalam karya seni cetakan ini, karya tersebut tadi boleh dihasilkan dalam pelbagai ataupun beberapa bilangan karya, okey, yang disebut sebagai edisi. Dan setiap kali kita transfer imej melalui terapan blok tadi, blok ini, dianggap sebagai karya yang original, maksudnya bukan kopi. Dia tidak sama seperti karya catan ya. Kalau kita melukis semula, yang itu dipanggil imitation ataupun kita tiru semula. Jadi karya itu tidak asli. Okey, jadi itulah sedikit berkenaan dengan seni cetakan. Okey, jadi saya harap supaya para penonton sekiranya ada yang tidak jelas berkenaan dengan penerangan saya, bolehlah tinggalkan komen di ruangan di bawah supaya kita boleh berinteraksi melalui channel ini. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskan berkongsi berkenaan dengan perkembangan sejarah seni cetakan di negara kita. Okey, perkembangan seni cetakan di negara kita terbahagi kepada dua. Yang pertama sebelum merdeka, yang kedua selepas merdeka. Okey, ada dua, sebelum dan selepas merdeka. Jadi apakah yang berlaku dalam perkembangan seni cetakan di negara kita sebelum merdeka? Okey, jadi apa yang saya boleh kongsikan, seni cetakan tempatan di negara kita tidak serancak seni catan. Okey, adalah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perkembangan seni cetakan ni dia tidak sama dengan seni catan. Okey, jadi perkembangan ini merujuk kepada kegiatan seni cetakan potongan kayu oleh pelukis-pelukis Akademi Nanyang di Singapura pada akhir tahun 1940-an. Jadi pada ketika itu, kebanyakannya karya yang dihasilkan oleh pengkarya banyak bertemakan kemasyarakatan. Contoh karya yang saya boleh kongsikan di sini ialah cetakan yang bertajuk Untitled dihasilkan pada tahun 1954 oleh Tan Tee Chi menggunakan cetakan potongan kayu. Dia lebih kurang konsep macam ginilah. Tapi untuk Tan Chi ni dia menggunakan kayu. Contoh yang saya pegang ini adalah blok getah. Okey, selain daripada Tan Tee Chi, kita boleh juga melihat kepada karya Te Hoi Kit. Okey,
di mana beliau menghasilkan karya cetakan lino bertajuk Kingfisher pada tahun 1951. Okey, jadi contoh karya ada di sebelah. Okey, sekiranya para penonton tidak dapat melihat dengan lebih jelas imej tersebut, terutamanya pelajar tingkatan 2, okey, boleh rujuk dalam buku teks anda ya. Okey, jadi itu yang berlaku sebelum merdeka. Okey, jadi mari kita tengok pula apa yang berlaku selepas merdeka. Okey, selepas merdeka, kebanyakan pelukis tempatan di negara kita, terutamanya dalam bidang seni cetakan ini, melanjutkan pengajian ke luar negara. Antaranya Long Tin Si, Lo Fo Sang, Li Kian Seng, Li Jo Fo, Abdul Latif Muhyiddin dan Ahmad Khalid Yusof. Okey, jadi pada ketika itu seni cetakan semakin berkembang dengan penubuhan beberapa institusi, antaranya Specialist Teacher Training Institute ataupun SITI pada tahun 1960-an. Selain daripada Siti tadi, seni cetakan juga dijadikan sebagai satu bidang khusus di dalam Jabatan Seni Halus di ITM pada ketika itu. Jadi sekarang dikenali sebagai UiTM, University Teknologi Mara. Selain daripada UiTM, USM dan Institut Seni Lukis Malaysia juga turut buat benda yang sama. Maksudnya mereka jadikan seni cetakan ini sebagai satu bidang khusus di dalam Jabatan Seni Halus. Okey, itu sedikit berkenaan dengan perkembangan seni cetakan di negara kita selepas merdeka. Dan mari kita tengok seterusnya. Pada selepas merdeka, era kontemporari seni cetakan, iaitu seni cetakan konvensional kepada digital bermula pada tahun 1980-an. Okey, jadi kita boleh lihat perkembangan seni cetakan di negara kita selepas merdeka. Okey, jadi pada ketika itu Ismail Zain telah mempamerkan karya seni cetakan digitalnya dalam pameran digital collage pada tahun 1988. Okey, jadi bukan Ismail Zain sahaja, tapi ada lagi tokoh-tokoh yang terlibat, antaranya tokoh yang menggunakan cetakan komputer, iaitu Ponirin Amin pada tahun 1991, yang ini setahun sebelum kelahiran saya lah. Dan selain daripada Ponirin Amin, Bahaman Hashim juga pada 1993. Okey, jadi seni cetakan terus diberi nafas baharu dengan penerokaan karya cetakan 3D oleh Johari Said pada tahun 1996. Okey, jadi karya cetakan 3D di sini bukanlah bermaksud kita beli satu printer yang boleh cetak 3D dan kita hasilkan satu mockup ya. Bukan yang itu dimaksudkan dalam perkembangan seni cetakan selepas merdeka ini. Yang dimaksudkan di sini adalah berkenaan dengan kita hasilkan satu karya arca contohnya, okey, arca. Dan karya arca tersebut kita hasilkan cetakan-cetakan yang berkaitan dengan idea kita di dalam kita punya karya tadi. Okey, jadi apa yang saya harapkan bermula daripada pengertian seni cetakan dan perkembangan sejarah seni cetakan di negara kita boleh difahami dengan lebih jelas. Jadi sekiranya para penonton ada soalan yang ingin ditanyakan, boleh tinggalkan komen anda di ruangan di bawah. Okey, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Semoga setiap perkongsian yang saya berikan ini boleh memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam video yang seterusnya. Okey, jangan lupa like dan subscribe channel ini.